Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zarfan Mat Zamri daripada kumpulan IC 2201A. Dan hari ini saya akan membentangkan tentang konsep neraka menurut agama Shinto. Okey. Mulanya saya akan memberikan tiga isi utama, iaitu konsep neraka menurut agama Shinto. Yang kedua adalah gambaran menurut agama Shinto, gambaran neraka tersebut, dan yang ketiga adalah tentang dewa neraka Shinto. Okey, yang pertama adalah agama Shinto ni adalah agama yang lahir di Jepun dan banyak dianuti oleh kaum setempat di sana ataupun masyarakat Jepun di sana. Okey. Dan agama Shinto ni adalah salah satu agama etnis yang dipercayai oleh masyarakat Jepun sejak zaman dahulu, dan sekarang pun masih ada yang mengamalkan agama Shinto ini. Dan terdapat sebahagian besar dewa-dewa besar Shinto adalah meliputi alam, iaitu seperti contoh dewa gunung, dewa matahari dan banyak lagi. Okay. Dan agama Shinto dia mempunyai banyak dewa. Agama Shinto ni dia orang tak ada bukan hanya satu dewa saja, tapi banyak dewa. Dan agama Shinto ni dia lebih kepada kepercayaan terhadap alam semula jadi. Okay. Seterusnya saya akan kepada konsep neraka menurut agama Shinto, iaitu Yomi ataupun Yomi no Kuni adalah nama neraka Shinto, adalah salah satu dunia bawah seperti yang dijelaskan dalam Kojiki, sejarah tertua Jepun, dan sumber kepercayaan oleh penganut Shinto selama berabad lamanya. Okay. Yomi adalah salah satu tempat yang lebih banyak persamaan dengan idea Yunani kuno ataupun Rom tentang kehidupan akhirat daripada neraka Kristian ataupun Buddha. Menurut terjemahan awal Kojiki, dalam buku Kojiki, buku tertua di Jepun, dalam Inggeris menggunakan perkataan hadis untuk Yomi no Kuni, iaitu kepercayaan dalam agama Shinto ni mengenai alam akhirat ataupun alam selepas kematian yang sering diorang gambarkan dalam keadaan gelap, sengsara dan sunyi apabila berada di dalam dunia bawah tanah ataupun dunia Yomi tersebut. Okay. Yang seterusnya, gambaran umum neraka menurut agama Shinto ni, dia adalah satu tempat ataupun satu suasana yang paling kotor dan suram dan sunyi sepi, sebab dipengaruhi oleh dosa-dosa yang diorang bawa daripada orang yang telah mati masuk ke alam neraka tersebut. Dan dipercayai juga mereka yang telah dimakan oleh api Yomi, diorang takkan dapat kembali ke dunia orang yang masih hidup, kerana digambarkan pintu Yomi telah dihalangi oleh salah satu batu besar dan mempunyai penjaga yang amat mengerikan. Dan menurut Kojiki juga, di Jepun mengandungi tentang mitologi dewa-dewa. Lokasi Yomi terletak di bawah tanah menurut kepercayaan mereka, dan tempatnya dalam keadaan seperti tadi, sunyi, sepi dan amat suram, dan sehinggakan sangat sesuai dijadikan sebagai gambaran suasana pintu masuk antara dunia manusia dengan dunia bawah tanah mengikut kepercayaan orang. Dan dunia Yomi ni dia di bawah kekuasaan dewa mereka, iaitu Izanami no Mikoto, iaitu dewa besar Yomi, neraka Shinto. Okay. Dan seterusnya saya akan menceritakan bagaimana kewujudan dewa Yomi menurut agama Shinto. Okay. Permulaannya adalah Izanagi ataupun dewa Izanagi no Mikoto, iaitu suami kepada Dewi Izanami no Mikoto, melakukan dia membuat perjalanan dan meratapi kematian Dewi Izanami no Mikoto ke neraka Yomi, tanah ataupun dipanggil tanah yang teduk orang yang mati. Dan dia menjumpai dewa Izanami no Mikoto, dewa Yomi, tetapi dia tidak dapat melihatnya kerana ada bayang-bayang yang menyembunyikan penampilan dewa Izanami, dan dia meminta kembali untuk bersamanya, tetapi Izanami tidak memberitahu dia sudah terlambat. Dan hal ini disebabkan kerana dia sudah makan makanan di dunia bawah ataupun di neraka Yomi, dan telah dilarang untuk kembali kepada alam orang hidup.
Dan walau bagaimanapun, Dewa Izanami memohon kepada para dewa lain agar dikecualikan dan membuat perjanjian bahawa Izanagi ni perlu berjanji bahawa dia akan bersabar dan berusaha tidak melihatnya dalam keadaan sekarang. Tetapi Dewa Izanagi ni dia mungkin janji melanggar perjanjian tersebut dan melihat Dewa Izanami yang telah reput. Dan ketika itu Dewa Izanami dia tidak senang sebab Dewa Izanagi memungkiri janji dia dan memburukkan lagi keadaan apabila Dewa Izanagi ni dikejar oleh perempuan hodoh ataupun ugly females yang berasal daripada Dewa Izanami tersendiri tersebut keluar daripada dunia bawah. Dan pada masa yang sama, Dewa Izanagi ni ketakutan, dia melihat Izanami yang menjijikkan, dan Dewa Izanagi ni menghentikan mereka dengan melemparkan tongkat dia, iaitu Kunado no Kami, dan menghancurkan 3 buah ajaib dan setelah Dewa Izanagi ni sampai dunia luar, dia menyekat pintu masuk Yomi tu dengan batu besar, dan Dewi Izanami tersebut kekal dalam dunia bawah ataupun dunia Yomi selama-lamanya dan telah menjadi Dewa Neraka Yomi. Dan situlah munculnya satu kepercayaan mereka terhadap ada satu batu besar di depan pintu Yomi. Okay. Dan seterusnya, simpulannya berdasarkan penelitian mengenai neraka menurut agama Shinto ni, dia lebih banyak menunjukkan bahawa penganut mereka mempercayai alam selepas kematian, dan mereka juga sangat patuh ataupun sangat ikut para dewa mereka ataupun maharaja mereka, dan menunjukkan neraka Yomi ini adalah sangat mengerikan, dan orang yang hidup mempercayai adanya alam bawah tanah. Akan tetapi mereka ni hanya perlu mengelakkan diri mereka daripada terjerumus dalam neraka Yomi dengan mengamalkan unsur-unsur yang suci dan baik dalam kehidupan mereka untuk menghindarkan mereka daripada memasuki neraka Yomi. Okey, seterusnya adalah saya ingin membicarakan tentang pengaruh Shinto dalam pelaksanaan Matsuri. Matsuri ni apa? Matsuri ni adalah salah satu ritual yang perlu dipersembahkan kepada kami ataupun yang bermaksud dewa menurut pandangan agama Shinto. Tetapi maksud Matsuri dari segi pengertian sekularisme ni adalah bererti salah satu festival ataupun satu perayaan yang disambut oleh masyarakat Jepun tersendiri, dan ia adalah salah satu bentuk daripada kegiatan agama penganut agamanya untuk berkomunikasi dengan dewa mereka. Arti kata lain, dia boleh diterangkan sebagai salah satu jalan untuk berhubung ataupun berkomunikasi dengan dewa mereka dalam acara ritual Matsuri tersebut. Dan menurut pandangan lain, Matsuri ini bermaksud satu bentuk ritual untuk berterima kasih dan sebagai tanda penyembahan kepada dewa. Dan istilah Matsuri yang dijelaskan dalam buku Kojikiden, iaitu bermaksud kami Nitsu Kaimetsuru Koto, yang membawa erti bersembahyang kepada dewa, dan ini menjelaskan bahawa Matsuri merupakan menyembah kepada dewa mereka. Dan pendapat lain juga yang pernah dikemukakan oleh Hiroshia adalah Matsuri yang terdapat dalam agama Shinto ni, dia mempunyai 3 golongan, iaitu pertama Matsuri yang diadakan di Jinja kuil, yang kedua Matsuri yang diadakan di istana, dan yang ketiga Matsuri yang dilakukan daripada kalangan rakyat biasa saja. Okay. Matsuri ini merupakan pengaruh Shinto dalam pelaksanaan Matsuri ini adalah kebiasaannya dilakukan di Jinja ataupun kuil Shinto dan dipimpin oleh pendeta Shinto, iaitu Kanushi. Dan seperti di daerah Kyushu, Matsuri ini dilakukan dengan bertujuan untuk mendoakan keberhasilan tangkapan ikan dan hasil tanaman. Ia umpama upacara untuk berterima kasih kepada dewa mereka. Dan Matsuri merupakan upacara keagamaan untuk mengundang atau mendatangkan dewa pada upacara tersebut dan menjadikan pertemuan antara manusia dan dewa bagi mendapat petunjuk dan berkat. Dia banyak sebenarnya tidak ada jalan lain menuju jalan dewa kecuali dengan melakukan Matsuri ataupun ritual
sebegini. Dan melalui maksuri, masyarakat Jepun merasakan akan kehadiran dewa dalam kehidupan mereka, dan maksuri ini dianggap sebagai kepercayaan bangsa Jepun. Umumnya, baik tua maupun muda, masyarakat Jepun tetap akan melaksanakan kerana ia adalah salah satu daripada kegiatan maksuri itu secara periodik. Dan maksuri yang jumlah ribuan itu dia terdapat di setiap pelosok negeri Jepun ataupun di setiap kawasan masing-masing, dan masing-masing memiliki keunikan dan makna tersendiri dalam upacara ritual tu. Dan dalam pelaksanaan sistem kepercayaan ini, masyarakat Jepun ni sering mengaitkan dengan pelaksanaan matsuri sebagai sebahagian daripada ritual kebudayaan, khususnya dengan ajaran Shinto. Pengaruh Shinto ni dapat terlihatlah dalam ritual matsuri di dalamnya, kerana terdapatnya jinja kuil Shinto, pemimpin upacaranya iaitu Kannoshi, pendeta Shinto, serta proses acaranya yang banyak mengambil unsur agama Shinto. Dan ini menjadikan semakin menarik kerana ternyata di balik fenomena masyarakat yang begitu moden, maju, dan menjadi salah satu simbol kemajuan teknologi dunia, Jepun ternyata sangat memegang teguh dengan nilai tradisional dan kebudayaan mereka sendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.